Assalamualaikum warahmatullahi. Antara naratif yang cukup suka dimainkan oleh penyokong-penyokong kerajaan baru ialah kerajaan ini kerajaan yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong telah menitahkan untuk mengadakan satu kerajaan perpaduan. Perikatan Nasional engkar Perintah Agong tak nak bersama-sama dalam kerajaan perpaduan. Barisan Nasional tidak ada pilihan sebab Agong dah titahkan kena join Pakatan Harapan dalam satu kerajaan perpaduan yang tidak diterajui oleh Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu semua naratif songsang. Dan insya-Allah melalui video ini saya akan cuba untuk mematikan sama sekali naratif-naratif yang entah apa-apa tersebut. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya ingin menegaskan, saya tidak sama sekali mempertikaikan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Bahkan sayalah antara mereka yang meminta kepimpinan Perikatan Nasional agar stand down, move on, jangan mengeluarkan apa-apa kenyataan yang tampak mempertikaikan kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong sampai menyebabkan kita menjadi sasaran serangan kiri dan kanan. Tetapi saya cukup pantang bila penyokong kerajaan baru ini dalam usaha mereka untuk menutup kelemahan dan juga tindakan-tindakan kurang bijak daripada kerajaan mereka menjual nama Yang Pertuan Agong. Ini yang saya cuba untuk basmi. Yang pertamanya, saya kena tegaskan di sini. Mana-mana kenyataan rasmi daripada istana bermula daripada 20 hari November sampailah ke detik Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri, tidak ada satu pun perkataan kerajaan perpaduan disebutkan dalam mana-mana titah rasmi baginda. Adapun titah baginda berkenaan dengan kerajaan perpaduan itu hanya disebutkan ketika pertemuan tertutup antara baginda dan juga wakil daripada Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, dan ianya merupakan satu cadangan sahaja, bukan satu titah perintah. Jadi bila namanya merupakan cadangan, kita boleh terima, kita juga berhak untuk menolak dengan baik. Dan Perikatan Nasional telah menolak cadangan baginda tersebut atas sebab-sebab yang tertentu. Menolak cadangan bukanlah satu perbuatan derhaka. Kalau kita sebut tentang derhaka, yang derhaka ni siapa tahu? Pihak-pihak yang gagal untuk menghantarkan SD seperti mana yang telah diminta oleh Yang di-Pertuan Agong pada jam 2 petang 21 hari November. Hanya Perikatan Nasional sahaja yang berjaya menghantarkan SD tersebut tepat pada masanya. Dan juga ketika Yang di-Pertuan Agong menitahkan 30 orang ahli Parlimen Barisan Nasional untuk menghadap baginda secara individu, hanya 3 orang yang datang secara berkumpulan. Bukankah itu merupakan satu tindakan derhaka kepada titah baginda? Arahan 30 orang itu adalah surat rasmi tau. Dan saya kena tegaskan juga, Yang di-Pertuan Agong tidak pernah paksa Barisan Nasional untuk memilih Pakatan Harapan. Baginda telah meminta Barisan Nasional untuk membuat pilihan kerana mereka bergerak sebagai en blok. Pilih Perikatan Nasional atau pilih Pakatan Harapan. Dan mereka dengan rela hati memilih Pakatan Harapan, bukan Perikatan Nasional. Tidak timbul soal mereka dipaksa ataupun mereka tidak ada pilihan dan sebagainya. Dan perlu juga saya jelaskan di sini, kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah untuk memilih Perdana Menteri sahaja. Itu pun sekiranya pada khidmat baginda, Perdana Menteri tersebut mendapat sokongan majoriti. Adapun pelantikan Menteri Kabinet, timbalan Perdana Menteri dan sebagainya, itu semua 100% prerogatif Perdana Menteri. Dan Yang di-Pertuan Agong hanya berkuasa untuk memperkenankan sahaja apa jua cadangan nama daripada Perdana Menteri. Jadi sekiranya kalau kabinet ini gagal berfungsi dengan baik ataupun mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bijak seperti mana yang kita lihat sekarang ini, itu tidak boleh disandarkan kepada Yang di-Pertuan Agong. Mengkritik kerajaan tidaklah bererti kita mengkritik Yang di-Pertuan Agong. Kita dah ada 14 ke 15 kerajaan lain dah sebelum ini. Pembangkang kritik je kerajaan-kerajaan sebelum ini pun. Adakah masa itu kita boleh kata mereka melawan Yang di-Pertuan Agong? Jadi berhenti mengeluarkan naratif-naratif pelik seperti ini tuan-tuan. Jikalau kerajaan anda lemah, jangan menjual nama Yang di-Pertuan Agong. Anda lemah kerana anda memang tidak berupaya, bukan kerana Agong salah pilih. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.